Selamat sejahtera, cikgu ucapkan kepada semua murid, terutamanya murid tahun 4 SJKC Pasir Penji 2. Pada hari ini kita akan belajar tentang cara untuk membuat ataupun mereka cerita berdasarkan gambar ataupun rangkai kata yang telah diberikan. Okey. Latihan ini adalah daripada buku teks muka surat 92. Buku teks muka surat 92, buku teks tahun 4 SJKC. Okey. Di dalam buku teks itu kita akan dapat lihat gambar-gambar yang telah diberikan dan juga orang kata rangkai kata seperti wah cantiknya, kereta baharu, mesra alam. Okey. Apabila rangkai kata ini diberikan, murid-murid perlu membina ayat. Okey, perlu membina ayat dan menceritakan semula apa yang telah murid-murid nampak, gambar dan juga ayat ataupun rangkai kata yang diberikan. Okey, cuba lihat. Wah, cantiknya, kereta baharu, mesra alam. Apa yang kita boleh buat ataupun apa yang kita boleh ceritakan berdasarkan ayat-ayat ini. Okey. Cikgu bagi contoh. Wah, cantiknya, kata Johan kepada ayahnya. Ayah Johan, apa kata ayah Johan? Ayah Johan, okey. Ini contoh ya. Wah, cantiknya, kata Johan kepada ayahnya. Ayahnya memberitahu bahawa kereta itu kereta baharu. Kereta baharu itu mesra alam kerana menggunakan tenaga elektrik untuk menggerakkannya. Okey. Melalui rangkai kata yang diberikan, kita boleh mereka cerita. Kita boleh membina ayat. Asalkan kita tahu membina ayat itu. Contohnya, wah cantiknya. Wah cantiknya ialah ayat seruan dan juga kereta baharu ini maklumat-maklumat yang berkaitan ayat penyata. Jadi kita memerlukan idea ataupun kekreatifan kita untuk membina ayat. Okey. Jadi seterusnya, gambar yang kedua ialah bagaimanakah? Bagaimanakah ialah ayat tanya, kata tanya. Jadi kita perlu membuat ataupun menulis ayat tanya. Maklumat. Kemudian maklumat kedua ialah mengecas bateri. Apa itu mengecas bateri? Jika kalian atau murid nampak kereta ini sedang mengecas bateri. Jadi tentulah watak yang itu Johan akan bertanya kepada ayahnya, bagaimanakah kereta ini boleh hidup ataupun bagaimanakah kereta ini boleh bergerak contohnya. Kita akan bertanya kepada diri sendiri ataupun bertanya, kita menjadi seperti Johan itu untuk menulis ayat. Sebagai contohnya, cikgu bagi contoh. Tengok, lihat. Bagaimanakah kereta itu boleh bergerak, ayah? Ini Johan bertanya. Tanya Johan kepada ayahnya. Ayah Johan memberitahu kita perlu mengecas bateri kereta baru itu sebelum kereta itu boleh bergerak. Jadi apabila ditanya oleh Johan, ayahnya menjawab. Ayah Johan memberitahu kita perlu mengecas bateri kereta baru itu sebelum kereta itu boleh bergerak. Okey. Ayat yang berwarna merah ataupun perkataan yang berwarna merah ini ialah ayat yang diberikan ataupun perkataan yang diberikan. Jadi melalui idea ini kita membina ayat. Jadi ia membantu. Ayat ini juga dibantu ataupun dibina berdasarkan gambar. Kita melihat gambar itu, kita bina ayat. Dari situ idea akan tercipta. Baiklah, gambar seterusnya. Amboi. Apa itu amboi? Amboi ialah kata seru. Jadi kita tahu kita kena bina ayat seruan. Okey, senyap. Apa yang senyap? Mungkin kenderaan dia. Lihat kenderaannya bergerak lancar. Maksudnya bila menggunakan tenaga elektrik, dia lebih senyap dan bergerak lancar. Cuba kita bina ayat. Amboi, seronoknya menaiki kereta baharu ayah ini, kata Johan dengan kagum. Kereta baru ini sangat senyap. Kereta ini juga bergerak lancar setanding kereta yang menggunakan kuasa petrol. Balas ayah Johan. Jadi
Melalui maklumat yang telah diberikan, kita membina ayat. Okey. Gambar yang terakhir. Cuba kita lihat gambar terakhir. Okey. Gambar ini menunjukkan ada kereta dan juga maklumat tiada asap, udara bersih. Apa maksud dia? Maksud dia kereta baru Chun Han ini, kereta baru Chuan dan Ayah ini tiada mengeluarkan asap. Jadi udara akan menjadi bersih. Kita tahu. Jadi lama-lama kita tahu bahawa bagaimana nak bina ayat berdasarkan kata yang diberikan. Okey, lihat ayat yang cikgu bagi contoh ini. Kereta baharu yang ayah beli ini tiada asap yang keluar daripada exhaust. Jadi kereta baru ini mengekalkan udara bersih pada alam kita. Jelas ayah bersungguh-sungguh. Okey. Jadi melalui apa yang cikgu terangkan ini, bagaimana kita nak membina ayat? Kita membina ayat berdasarkan maklumat yang telah kita perolehi. Jadi bila dapat maklumat itu, kita membinanya berdasarkan apa ayat itu. Ayat penyatakah? Ayat majmuk ke? Ayat tunggal ke? Begitu. Dalam ayat-ayat yang cikgu berikan ini, dia mempunyai berbagai-bagai jenis ayat. Okey. Sebagai contohnya, okey, ni ayat-ayat yang telah kita bina tadi. Okey. Ni contoh daripada buku teks. Permulaan ayat kita akan mulakan dengan pada cuti sekolah yang lalu, Chun Han dan keluarganya pulang ke kampung. Wah, cantiknya, kata Chun Han kepada ayahnya. Ayahnya memberitahu bahawa kereta itu kereta baru. Kereta baru itu mesra alam kerana menggunakan tenaga elektrik untuk menggerakkannya. Bagaimanakah kereta itu boleh bergerak, ayah? Tanya Chun Han kepada ayahnya. Chun Han memberitahu kita perlu mengecas bateri kereta baru itu sebelum kereta itu boleh bergerak. Amboi, seronoknya menaiki kereta baru ayah ini, kata Chun Han dengan kagum. Kereta baru ini sangat senyap. Kereta ini juga bergerak lancar, setanding kereta yang menggunakan kuasa petrol. Balas ayah Chun Han. Kereta baru yang ayah beli ini tiada asap yang keluar daripada exhaust. Jadi kereta baru ini mengekalkan udara bersih pada alam kita. Jelas ayah bersungguh-sungguh. Okey. Apabila kita gabungkan semua ayat-ayat berdasarkan gambar, jadi maka lengkaplah sebuah karangan pendek. Okey. Begitu caranya kita menulis sebuah karangan pendek. Karangan itu diambil daripada idea. Kemudian kita beri ringkaskan. Contohnya kita memberi rangkaian kata, kita menulis rangkaian kata yang kecil atau yang pendek sebelum kita membina ayat yang lebih lengkap. Begitulah caranya kita menulis sebuah karangan yang lengkap dan baik. Okey. Cikgu bagi contoh. Okey, dalam ayat-ayat yang telah cikgu berikan itu terdapat pelbagai jenis-jenis ayat. Contohnya ayat seruan. Ayat seruan ini ialah, wah, cantiknya. Ayat seruan mesti mempunyai kata seru dan juga tanda seru. Jika tidak ada tanda seru dan kata seru seperti ayat kedua ini adalah amboi, sebuah ayat itu tidak lengkap menjadi ayat seruan. Jadi syarat untuk mempunyai ayat seruan ini ialah mestilah mempunyai kata seru dan juga tanda seru. Baiklah, kata seruan ataupun ayat seruan ini menggambarkan perasaan seseorang itu dalam sesuatu hal. Macam contohnya, wah, cantiknya. Wah ini menunjukkan kagum. Amboi ini menunjukkan keseronokan. Kalau aduh, menunjukkan kesakitan. Kalau cis, maksudnya menunjukkan kemarahan. Okey, kita terus kepada ayat kedua. Ayat tanya. Ayat tanya perlulah ada kata tanya. Kata tanya contohnya bagaimanakah dalam ayat ini. Dan kata tanya perlu mempunyai tanda tanya. Jika tiada kedua-dua ini, ia tidak lengkap menjadi ayat tanya. Tetapi ada juga ayat tanya yang tanpa kata tanya. Contohnya, awak sudah makan?
Contohnya ayat awak sudah makan itu menunjukkan pertanyaan, tetapi ia tidak mempunyai ayat ataupun kata tanya. Okey, tetapi nadanya menunjukkan seseorang itu bertanya. Okey, sesungguhnya ayat penyata. Ayat penyata ialah ayat yang memberitahu sesuatu maklumat kepada sesuatu ataupun seseorang. Ayat penyata ini mempunyai maksud untuk memberitahu sesuatu. Contohnya, kereta baru itu mesra alam kerana menggunakan tenaga elektrik untuk menggerakkannya. Okey. Dalam ayat ini tiada syarat-syaratnya seperti kata tanya ataupun ayat tanya. Jika ayat tanya, kita perlu ada kata tanya, mestilah ada tanda tanya. Tanda tanya itu. Tetapi kalau ayat penyata, tujuannya hanyalah untuk memberikan sesuatu maklumat. Itu saja. Okey. Terima kasih. Tetapi pada hari ini sebenarnya cikgu mahu mengajar murid-murid cara membina ayat. Okey, cara membina ayat itu penting kerana untuk menulis sebuah karangan kita perlu menggunakan pelbagai jenis ayat. Dalam ini cikgu telah menunjukkan pelbagai jenis ayat itu. Okey. Cikgu bagi contoh lain. Okey. Okey, jadi tugasan awak hari ini ialah cikgu mahu awak menulis semula karangan ini di dalam sebuah kertas ataupun sehelai kertas ataupun di dalam buku penulisan yang ada pada murid-murid. Okey, jika tiada buku penulisan, murid-murid boleh menggunakan kertas exam paper, kertas soalan itu, atau jawapan peperiksaan ataupun kertas A4 ataupun apa sahaja yang boleh ditulis. Okey, tulislah menggunakan peraturannya. Sebagai contoh, cikgu beritahu pada ayat pertama ini tidak perlu langkau ataupun 2 jari, ayat kedua perlu 2 jari, ayat ketiga perlu 2 jari dan ayat keempat perlu 2 jari. Okey. Ini menunjukkan pembahagian perenggan-perenggan. Setiap perenggan ini mempunyai maklumat yang berbeza. Okey. Dan bila awak menulis ini, awak bacalah kemudian hasil kerja awak dan awak akan lihat perbezaan-perbezaan ayat dan cara menulis ayat dengan lebih baik. Okey. Jadi itu saja pada hari ini dan cikgu berharap kalian atau murid-murid dapat melakukan kerja pada hari ini. Okey, terima kasih.